Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersiaran dalam podcast Zaid Ibrahim. Pagi ini kita berpodcast lagi. Seperti biasa saya Syabuddin dengan Datuk Zaid Ibrahim. Di podcast dia lah. Saya ni jemputan sesekali lah. Hari ini kita mengadakan podcast agak istimewa sikit kerana ia diadakan bersekali dengan serentak dengan berlangsungnya Kongres Ekonomi Bumiputera, acara mega Kerajaan Madani kita, Kongres Ekonomi Putrajaya kali ke-7 yang akan berlangsung pagi ini di PICC Putrajaya. Jadi kita hari ini bukan saja nak membincangkan tentang Kongres Ekonomi Bumiputera itu dengan nasib Bumiputera, nasib orang Melayu, tapi juga kita nak menganjakkan sikit perbincangan kepada masa depan Melayu, ke mana Melayu, apa akan jadi dan bagaimana tindakan untuk menyatu padukan orang-orang Melayu di negara kita yang kita lihat tidak begitu bersatu dalam keadaan sekarang sejak kebelakangan ini. Jadi sebagai pembuka bicara, saya nak tanyalah dengan Datuk Zaid lah. Sebenarnya Kongres ini, apa Datuk punya ulasan awal mengenai Kongres yang diadakan hari ini, bermula hari ini sampai besok, sampai lusa, 3 hari. Itu ulasan awal. Ulasan saya ialah ini bukan Kongres, ini pameran. Pameran Madani dan UMNO yang akan mengutarakan beberapa cadangan oleh pakar-pakar, orang politik, diskusi orang politik, tapi sama-sama mereka lah. Ini cakap sendiri. Macam kita sekarang ni, macam ni lah, pameran lah. Dia cakap, saya sambut. Saya cakap, dia sambut. Tapi kita ni sehaluan. Ya? Tapi Kongres ni pada saya bagus lah, ada buat kerja sikit. Tapi saya rasa mahal harga dia nak anjurkan Kongres ni, saya rasa lah. Dengan beribu-ribu orang peserta UMNO daripada seluruh negara, dengan buat dekat convention center antarabangsa, dengan Madani punya promosi, saya rasa habis 10 juta. Saya rasa pun lebih kurang juga sebab program ini berlangsung 3 hari dengan makan, minum, tempat tinggal, semua sekali. Kalau kita zaman UMNO dulu semua dapat percuma lah. Bilik hotel, duit sikit-sikit. Jadi kecil lah dia punya bajet. Jadi persoalan saya pertama, kalaulah orang kata Kongres ini lain daripada dahulu, sekurang-kurangnya kita harap kerajaan boleh berterus terang lah. Berapa dia belanja untuk Kongres? Boleh tak ada cerita? Kerana dulu pun kita tak tahu berapa dia belanja. Tapi dulu bukan zaman Madani, dulu zaman Mahathir, ataupun zaman Pak Lah. Jadi satu, saya nak tahu kos dia. Keduanya yang saya heran ni, benda-benda yang dibentang ni, perkara-perkara yang usul-usul, apa yang saya tak tahulah, pakar-pakar ni. Kalau kita bentang melalui RTM ke, melalui Astro ke, buat live ke, jimat lah. saya rasa tak perlu belanja 10 juta. Tak perlu. Tapi inilah dasar kita negara ini. Orang buat projek banyak, program banyak yang untung orang tertentu. Misalnya kalau kita organize Kongres ni, kita rasa dia untung lah. Sama ada dia Bumiputera tak Bumiputera kita tak tahu, tapi untung dia. Kalau kita lihat tu Kongres Ekonomi yang pertama tu kita nampak lah tahun 60 berapa, 68. 65, 68. Kita nampak lah hasilnya Bumiputera, MARA. Tapi yang kali ini adalah Kongres yang kali ke-7. Kongres kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tu saya pun tak berperasan apa hasil sebenarnya. Yalah, seperti saya kata, itu pameran. Pameran. Kongres Bumiputera telah menjadi pameran parti politik Melayu ataupun mereka yang ingin menonjolkan mereka membela Melayu. Jadi ini adalah pameran. Atau kalau exhibition. Dalam arti kata lain, retorika lah. Retorik lah, cakap lah. Dia kalau nak buat, kalau kita nak buat dasar, dia kita tahulah, berbilion-bilion dah habis untuk projek Melayu ni. Bumiputera ni. Tapi Melayu Bumiputera masih lagi dari segi pendapatannya yang termiskin. Okay, jadi saya rasa apa bezanya yang ni dengan yang dahulu? Kerana yang cadangan ni akan kekal cadangan. Kerana
pelaksanaan itu perkara yang berbeza. Seperti juga 6 kongres yang dahulu. Sebelumnya. Sudah tentunya ada cadangan-cadangan yang bernas, yang baik. Lebih baik dinilai balik, dicek balik apa benda cadangan itu. Kalau yang mana boleh. Tak boleh. Kalau cek balik tak habis duit lah. Jadi kalau begitu tu, kalau begitulah dengan kalau begitulah Datuk punya kepercayaan bahawa benda ni lebih kepada pameran. Jadi apa sebenarnya yang kita harap daripada kongres ini dan apa yang sepatutnya dilakukan oleh kerajaan untuk betul-betul menolong saya ni? Saya rasa setelah begitu lama kita guna agenda Bumiputera Melayu ni, saya rasa cukuplah ni. Selagi kita guna agenda Melayu, selagi itulah hanya segelintir Melayu akan untung dan yang Melayu lain tidak akan untung. Selagi kita guna agenda Bumiputera, sama. Sebab itu Perdana Menteri sekarang, semasa dia dalam pembangkang dulu, dia kata kita sekarang akan mengususkan dasar kita kepada needs-based policy. Ingat tak dia kata? Keperluan. Siapa yang perlu, itulah yang kita tolong. Kan? Apa jadi dengan needs-based? Jadi sekarang ini saya mencadangkanlah kalau nak buat kongres orang miskin lah. Pasal di Malaysia ni banyak yang miskin. Direct kongres miskin. Ini kongres orang miskin. Pembentangan itu mestilah daripada orang-orang miskin. Ketua-ketua kumpulan miskin. Bukan orang kaya yang... Kalau orang kaya, dia boleh buat macam-macam pembentangan kerana dia tahu pelaksanaan itu dia yang laksanakan. Orang kaya yang pakai tie, pakai kot, bergelar. Kalau dia dah milioner, tu apa yang dia nak bentang? Jadi, kalau kita nak buat kongres ekonomi, kerana kita ni sepatutnya dah ada rasa malu lah. Negara kaya, tak ada dalam dunia ni kaya macam kita ni dari segi minyaknya, dengan segi kelapa sawitnya, getahnya, tanahnya. Kita number one dalam banyak hal. Tapi kita miskin. Dengan arti kata, ketirisan yang berlaku berpuluh-puluh tahun ini, perlulah kita stop. Tapi saya tak nampak kesungguhan itu. Saya tak nampak kesungguhan untuk ubah cara ekonomi kita ditadbirkan. Saya tidak nampak kesungguhan untuk memastikan yang dasar kita itu dilaksanakan secara jelas, transparan. Itu yang perlu, bukannya Melayu Bumiputera. Isu itu sudah saya kata telah disalahgunakan oleh ramai pihak, maka kita terus lagi dengan formula yang sama. Dan sebelum ini pun banyak disalahgunakan agenda Bumiputera ni, akhirnya satu kelompok kecil. Kita tahulah. Sebab itulah dia setiap kali agenda Bumiputera gagal sana, gagal sini, gagal sana, gagal sini. Tak malu ke kita? Buat benda yang gagal tapi kita buat lagi. Lagi satu, saya tengok sekali lalu dia punya atur cara kongres itu Sebelum ni kita dijanjikan bahawa kongres ini adalah inklusif, melibatkan bukan Bumiputera dan pembangkang pula katanya dijemput. Tapi bila saya tengok dalam atur cara tu, pembangkang tidak ada, yang pembentangan tak ada, dan bukan Melayu pun tak ada. Dan lagi satu yang Datuk cakap tadi, orang miskin pun tak ada. Saya rasa macam yang bentang ni orang kaya belaka ni. Saya tengok list ni lah macam orang kaya belaka ni. Yalah, memang. Orang kaya membicarakan nasib orang miskin. Nasib orang miskin. Atau komen tu. Itulah kaya. Saya kata ini pameran, exhibition. Setiap pemimpin yang hadir tu nak tunjuk dia lah pembela bangsa dan rakyat. Itu aja. Jadi kalau dia betul-betul nak tahu rakyat dia ni, dia panggil lah wakil-wakil yang orang miskin ni. Orang yang duduk di rumah pangsa yang lift tak bergerak tu, panggil lah dia cakap. Jadi balik kepada di kongres ni, kita nak habis kat sini lah, dia sekejap lagi, kita rest sekejap Saya katalah lepas kongres ni, dan apa pun bunyinya, the sound bite tu apa bunyinya, apa huraiannya, kita harap nasib kita baik, dia akan laksanakan. Tapi saya tak percaya ia akan dilaksanakan, sebab kalau dia dilaksanakan secara yang sepatutnya, maka kuranglah kepada orang atasan. Dia nak tahu nasib
kita baik ke tidak baik ni, mana 2 tahun, 3 tahun lagi tak ada lagi kongres kali ke-8, kali ke-9. Tak ada. Tak ada, kita harap begitu. Kalau ada lagi tu maknanya masalah belum ada lah. Okey. Okey. Stop sekejap lah. Kita rehat sebentar, kita sambung kepada topik yang lain sebentar selepas ini.